Ini je lah yang termampu yang kita boleh zoom kan. Tapi whereas kalau kita gunakan lens Tamron tadi yang harga dah dekat 4,000 tadi, nampak macam peningkatan 50 ke 70mm tu macam tak berapa nak obvious, tapi sebenarnya sangat obvious. Saya kata ini pun salah satu punca kenapa lens tu boleh jadi super duper mahal. Hello, selamat datang ke Cikgu Luan. Siapa regel? Saya Rotan. Cikgu Luan, saya baru nak berjinak-jinak dalam dunia DSLR ataupun mirrorless. Saya tertanya juga, apa beza antara lens mahal, let's say yang berharga RM4,000 yang this one, nak dibandingkan dengan harga yang lebih kurang RM1,000 yang lebih kecil macam ni. Ini lens daripada Sony lah. So untuk video kali ni saya tak nak go detail sangat lah. Terma ni apa, PZ ni apa, VC ni apa, RXD ni apa ni semua. Saya just nak korang bayangkan, korang dah beli dua lens yang RM1,000 dan juga RM4,000, dan kita boleh terus tengok apa beza dia tu semua. Dan saya akan explain kenapa dia lawa dan kenapa dia harga yang mahal dan sebagainya lah. So lens yang pertama adalah daripada pihak Sony, 16-50mm, aperture f3.5 dan juga f5.6. Satu lagi lens yang lebih kurang RM4,000 ni adalah Tamron 17-70mm f2.8, dan juga mirrorless yang saya pakai adalah Sony A6400. So tanpa melengahkan masa, mari kita test antara dua lens ini. So kalau kita tengok dari segi technical aspect of both lens, korang pun macam yalah first time so tak faham apa-apa. So saya suggest untuk kita tengok saja when it comes to size. For sure korang boleh nampak size Tamron itu lagi besar daripada size kit lens Sony ni lah kan. Kemudian dari segi harga pun kita tahu Tamron ni lagi mahal lah, harga dekat RM4,000, tapi yang kit lens yang diberikan lebih kurang RM900 ataupun second hand dalam RM600 macam tu lah. Kemudian out of the box, kalau kita shoot lens Sony ini nak dibandingkan dengan Tamron side by side, korang rasa macam lebih kurang sama saja kan. Again, this is beginners punya point of view. Kalau kita zoom sampai 50mm pun still nak dibandingkan dengan Tamron tak nampak sangat kan. Mungkin korang nampak lah blur belakang dia tu macam lebih sikit, tapi tak obvious sangat. Tapi dia akan obvious bila tiba-tiba kita nak buat super close up ataupun macro shot lebih kurang macam ni. Pada lens Sony, dia memang tak boleh lah. Memang like this is the maximum, nanti dia akan jadi blur balik. Tapi kalau untuk lens Tamron, kita tengok inilah salah satu kenapa sebab lens Tamron itu jauh lagi mahal daripada lens Sony tadilah. So benda ni terjadi sebab minimum focus distance untuk Tamron adalah sedekat 19cm, nak dibandingkan dengan Sony 25cm. So korang kena tangkap gambar tu lagi jauh sikit lah banding dengan Tamron. Cumanya pada saya, kalau macam korang nak buat super close up macam untuk close up produk macam ini okey, tapi untuk daily vlogging nak shoot muka, saya rasa korang tak payah kot nak zoom sampai ke bulu hidung, betul tak? Kemudian untuk lens Sony, perasan tak kalau macam kita zoom ke depan, zoom in, korang dapati aperture kita dan juga exposure kita lah. Exposure yang paling obvious, dia makin lama makin gelap macam dalam test footage ni. Untuk lens 1850 ni, yang kit lens korang tengok kalau saya dah start zoom kan, dia dah start exposure dia makin kurang. Tapi kalau kita gunakan lens Tamron, korang dapati kadar exposure kekal pada 0.0, aperture pun kekal pada f2.8 walaupun kita dah zoom in, zoom out. Tapi kalau saya gunakan Tamron 1770, so saya zoom, so saya punya exposure dia kekal, nampak? Dia macam tak berubah daripada segi exposure kita. ISO saya kekal 200. Inilah salah satu sebab kenapa Tamron ni mahal, sebab dia boleh constant pada aperture yang telah di-advertise lah, which is 2.8 nak dibandingkan dengan Sony, which is dia variable, so exposure dia akan kacau. So bila kita, orang kata zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, so korang dapati dia akan, bila kita makin zoom, dia akan jadi makin gelap. So saya zoom balik kepada 50mm. Sekarang ni ISO 1000 juga. Bila kita nak banding side by side, korang dapati f5.6 nak dibandingkan dengan f2.8, dia akan allow for more exposure, lebih kurang 2 kali ganda tak silap saya. Okay? Dan sebab ini sahajalah yang akan menyebabkan lens kita akan jadi super mahal, dan ianya menjadi salah satu faktor juga kenapa saya beli lens Tamron berbanding dengan lens yang Sony tadi. Satu lagi hal, kalau kita nak zoom kan dekat bunga yang cantik ni kan, bila kita zoom guna Sony, ini je lah yang termampu yang kita boleh zoom kan. Tapi whereas kalau kita gunakan lens Tamron tadi yang harga dah dekat RM4,000 tadi, nampak macam peningkatan 50 ke 70mm tu macam tak berapa nak obvious, tapi sebenarnya sangat obvious. Saya kata ini pun salah satu punca kenapa lens tu boleh jadi super duper mahal, sebab the longer the range, biasanya the higher the price is lah. So yang ni gunakan lens 1650 f3.5 f5.6. So korang boleh tengok, kalau saya cuba zoom sikit, ada akan bunyi tu tak? Ada akan bunyi tu semua. Tapi untuk overall vlogging, lagi-lagi kalau kita nak shoot daylight, lebih kurang macam ni kan, dengan matahari cukup tu semua,
Saya rasa okey je kan. Dia punya autofocus pun okey. Saya try ambil barang saya sekejap. Korang tengok okey je sebenarnya. When it comes to daylight, saya tak ada isu sangat. Sekarang ni pada ISO 800 dan juga f3.5. So ini pula dengan lens Tamron saya. Tadi ISO 800, sekarang ni kita pada ISO 500 sebab kita boleh naikkan aperture sampai f2.8. Tapi kelemahan dia korang tengok memang saya ni kan, like literally korang nak vlogging macam mana ni, sebab korang punya lens tu terlalu besar sampai saya terpaksa pegang lens lebih kurang macam ini. Walaupun dia better, I would say, let's say better bokeh kan, macam tu. So dia bokeh-bokeh macam ni lagi baik, betul. Cumanya when it comes to convenience kan, bila saya nak zoom, okay, it's just that macam berat lah when it comes to kalau korang nak buat vlogging lebih kurang macam ni. Saya rasa macam kurang selesa lah. Dan for sure lagi berat, lagi panjang korang punya lens, lagilah korang terpaksa invest kepada gimbal yang lagi banyak payload kilogram lah yang korang kena beli. Contoh macam Webuild S. Whereas kalau macam korang ada lens yang kecil cenonet ni, ataupun ada beberapa lens yang dikategoriskan sebagai pancake lens, so that korang boleh beli gimbal yang payload kurang daripada 2 kilogram pun sudah memadai. Lebih kurang macam tu lah. So secara ergonomiknya, orang kata apa, travel friendly, for sure saya akan pilih lens yang kecil lebih kurang macam ni. Dia pun murah tapi low light dia teruk lah. Tapi kalau saya nak, orang kata apa, nak ada zoom in range, at the same time constant f2.8, belah belakang pun ada, at the same time low light dia superb. Cumanya dari segi size memang, for me memang langsung tak travel friendly lah pada saya. Satu lagi yang menyebabkan lens tu mahal adalah lens stabilization. Tapi saya tak ada lens yang tidak ada lens stabilization, so saya akan comparekan dengan Sigma 1850 yang kawan saya ada, iaitu Aus Khairul, yang memang tak ada langsung lens stabilization. So korang dapati bila kita zoom kepada lebih kurang 40 hingga 50mm, memang nampaklah the jerkiness. Tapi kalau kita swap kepada lens Tamron, disebabkan dia ada vibration control ataupun lens stabilization, korang dapati macam memang macam tripod shot lah in a way. Walaupun tangan saya tu kinda like gegar juga, tapi that's where kenapa harga dia, kalau korang tengok dari segi Sigma 2,200 contoh, tapi kalau lah harga Tamron sampai 3,900. Ambil kau. Itulah dia. Dan banyak lagi lah faktor-faktor yang menyebabkan kita kata lens tu mahal. Contohnya macam lens Tamron 1770 ni, tak silap saya, dia adalah weather seal. So dalam shooting environment yang agak lembab sikit, hujan sikit, okey lah. Tapi yang lens yang kecil cenonet ni nampak je tak powerful kan, tapi sebenarnya ini adalah lens what we call power zoom. Maksudnya kita boleh zoom secara butang yang this one dekat sini, instead of kalau Tamron ni kita kena pusingkan, dia macam like barrel roll, lebih kurang macam ni. Dan macam-macam lagi faktor yang menyebabkan dia mahal lah. So untuk permulaan, saya harap korang faham apa beza antara lens RM1,000 dan juga lens RM4,000. Selebihnya saya nak kena tanya you guys lah, apa lagi yang you guys nak tahu berkenaan dengan lens? Kenapa dia besar, kenapa dia panjang, kenapa dia hitam, kenapa dia putih dan sebagainya. Korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah. Saya akan buat video selanjutnya lah. Itu saja daripada saya. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya. Saya Cik Guluan, saya pergi. Saya Utan.